السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسير ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, dan kurniakanlah kepada kami rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala. Dan ya Allah, terimalah segala amalan kami. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Ya Allah, Kau berikanlah bantuan, pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, Engkau turunkanlah bantuan, pertolongan dan kemenangan buat saudara-saudara Islam kami di bumi Palestin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suma amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam yang bertugas, Tuan Bilal, Tuan Siap, seluruh staf kepimpinan ahli jawatan kuasa pentadbiran masjid, ashabul fadilah, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, pimpinan masyarakat, pimpinan di peringkat tempatan, dan seterusnya yang saya kasihi lagi, para jemaah, ayah-ayah, tuan-tuan muslimin, para tetamu-tetamu Allah, tetamu-tetamu salat fardu maghrib, dan juga tetamu-tetamu majlis taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diridhai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Pertama sekali kita berniat i'tikaf, nawaitu
نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih mengizinkan kita untuk kita dapat melakukan ketaatan, kita dapat melakukan amal ibadah sebagai nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat panjang umur, panjang usia kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan sampai ke malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang saleh, hamba yang diberikan rahmat kasih sayang, dan juga hamba yang dipelihara daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah malam ini tuan-tuan sekalian, kita akan sambung pengajian kitab kita, kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Malam ini kita sambung pada hadis yang hadis yang 27. Baik. Hadis ke-27, halaman muka surat yang ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Baik, tuan-tuan boleh rujuk pada halaman muka surat 76. Malam ini kita sampai kepada hadis 27. Hadis yang ke-27. Tajuk bagi hadis malam ini ialah peluang yang tidak direbut. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Atau kama qala rawahu al-Imam al-Bukhari. Artinya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata berkata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam nikmat yang selalu disia-siakan oleh sebahagian besar manusia, yaitu nikmat sihat dan nikmat kelapangan waktu. Hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu, hadis sahih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, barangkali ada di kalangan kita yang pernah dengar hadis ni, dan barangkali pula ada yang pertama kali malam ini bila kita sampai kepada hadis ke-27. Dan sebentar tadi
saya bacakan pula matan hadis dan juga terjemahannya, maka ada yang mungkin pertama kali dengar hadis ini. Jadi hadis ini adalah merupakan sebuah hadis sahih yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat bila mana Nabi sabdakan hadis ini, Nabi ceritakan hadis ini, sudah tentulah para sahabat adalah orang yang mendapat pengkhabaran ini terlebih awal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabat Nabi berkenaan dengan ada dua nikmat. Ada dua nikmat. Dalam banyak-banyak nikmat, Nabi sebut ada dua macam nikmat. Nikmat ni tak terkira lah tuan-tuan, bila sebut nikmat tak terkira, terlalu banyak, sehingga kan Allah Ta'ala beritahu kepada kita di dalam Al-Quran berkenaan dengan nikmat pemberiannya. Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika sekiranya kamu menghitung nikmat aku, kata Allah, nescaya kamu tidak akan dapat mengiranya. Bermakna daripada ayat ini apa yang boleh kita faham tuan-tuan sekalian? Nikmat Allah Ta'ala ni, nikmat Tuhan ni terlalu banyak. Nampak ni? Terlalu banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkehendaki kepada kita sebagai hamba-Nya untuk mengira setiap daripada nikmat yang Dia telah beri. Allah Ta'ala tak suruh kita kira pun. Dia tak bagi satu pekerjaan yang dalam kehidupan kita ni kita nak kena buat, antaranya kira nikmat Allah daripada bangun tidur sampai nak boleh tidur. Contoh, kan? Dia tak suruh buat macam tu. Kerana Allah Ta'ala kata, kalau dikira, dihitung nikmat pemberian Dia, nescaya kita tidak dapat mengiranya. Nescaya ni maksudnya apa? Pasti dan pasti. Kita tidak akan dapat mengiranya. Berarti terlalu banyaklah tuan-tuan. Sebaliknya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendak daripada kita sebagai hamba-Nya, iaitulah ucapan syukur. Allah Ta'ala nak apa daripada kita? Kita sebagai hamba-Nya, Allah Ta'ala tak minta kita kira nikmat yang Dia dah bagi, tapi yang Dia nak daripada kita hanya sekadar ucapan syukur, ucapan terima kasih, ucapan yang menandakan kita menghargai nikmat yang Dia telah beri. Faham? Tuhan dah bagi, tinggal lagi kat kita ni ucap terima kasih Tuhan, thank you Allah, alhamdulillah. Susah kan nak sebut? Susah tak senang? Nak sebut itu pun susah, no? Kan? Senang tuan-tuan, tak susah mana pun. Alhamdulillah. Tapi yang beratnya, kita yang memberatkan lidah kita untuk menyebut perkataan tersebut, kalimah tersebut. Ya. Dan Allah Ta'ala beritahu kepada kita di dalam Al-Quran lagi, kata Allah, jika sekiranya kita
bersyukur di atas nikmat yang dia beri, Allah Ta'ala janji akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ayat itu. Jika sekiranya kamu syukur nikmat yang aku beri, la azidannakum, nescaya aku tambah nikmat aku itu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dan jika sekiranya kamu mengkufuri nikmat aku. Kufur ni lawan bagi orang yang syukur. Orang yang syukur, orang yang pandai terima kasih, orang yang pandai menghargai nikmat. Lawan bagi syukur ialah kufur, iaitu orang yang menidakkan, orang yang menafikan, orang yang memalingkan nikmat Tuhan. Kan? Orang syukur ni dia tak paling nikmat Tuhan. Dia tahu yang dia dapat itu adalah nikmat daripada Tuhan. Tapi orang yang tak kenal nikmat Tuhan, dia tak syukur, malah dia mengkufuri. Nah, dia kufur ni berat lah. Bukan setakat tak syukur saja, malah kufur ni pada tahap dia tidak mempercayai Tuhan. Dia tak percaya Allah yang beri nikmat. Kita sebut kufur. Kufur ni juga ada kepada orang-orang kafir yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya mereka menyembah Tuhan selain daripada Allah. Itu yang kita kata tadi, berpaling daripada Allah. Mereka paling daripada Tuhan Allah, mereka menyembah kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dan kita minta jauh daripada sifat kufur. Yang bagi ada kat kita ni sifat bersyukur. Kita jadi orang yang selalu bersyukur. Kita jadi hamba Allah yang selalu bersyukur dengan apa sahaja nikmat yang Allah beri. Boleh tak kata, no? Allah Ta'ala, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tak bagi kat kita ni sentiasanya nikmat. Kalau boleh nikmat sentiasa ni, kira kita pun tak ada masalah. Hidup dalam keadaan selesa, lega. Tetapi Allah Ta'ala dia bagi pula yang namanya ujian. Lawan dari nikmat ialah ujian. Nikmat tak ada masalah. Tapi main ujian, ini masalah. Ini payah. Siapa bila main nikmat dia kata masalah nikmat. Nah, contohnya malam ni kita baca hadis yang Nabi kata nikmat sihat. Allah Ta'ala bagi nikmat sihat, dia kata masalah Ustaz sihat. Pasal lama dah sihat ni, bertahun dah. Bila anak sakit kata tahu. Ada kata orang yang mengeluh dengan nikmat. Tapi banyaknya kita ni, termasuk saya, tuan-tuan sekalian, kita bila Allah Ta'ala uji dengan ujian-ujian, sama ada ujian yang ringan ataupun ujian yang berat, ujian yang kecil ataupun ujian yang besar, maka ketika itulah kita akan mengeluh. Baik, faham tak? Kita sebut nikmat lawannya ujian, syukur lawannya kufur. Jadilah orang yang bersyukur atas segala nikmat. Kalau Allah Ta'ala bagi ujian pula lagu mana Ustaz? Kalau tadi kami tahu lah, kami reti lah nikmat, syukur, itu kami tahu. Tapi ujian pula macam mana? Adakah kita nak bersyukur dengan ujian? Ataupun kalau tak bersyukur dengan ujian, kita nak buat lagu mana tuan-tuan? Kita
kita nak menyalahkan Tuhan. Kenapa kalau kata kita salahkan Tuhan, bila Tuhan bagi ujian kita salah balik ke Allah? Itu tak kena. Tak betul. Maka ujian pun sepatutnya kita kena belajar untuk menerima nikmat ujian. Nah, redha atau dalam bahasa lain, redha dengan ujian. Qada dan qadar, sama ada baik ataupun buruk, redha. Kan ada orang dia kata nak buat lagu mana, redha je lah. Redha tu maksudnya apa? Terima je lah. Suka ke tak suka, kita sebagai hamba dia terpaksa kena hadap. Sebab kita hamba, dia Tuhan, dia yang datangkan nikmat dan dia juga yang datangkan ujian. Ujian tu untuk apa? Nak uji keimanan kita. Nak uji kita ni orang-orang yang beriman, orang yang mengaku beriman. Kalau uji pada orang kafir, dia bertambah kufur. Bukan bila uji dia ucap Alhamdulillah. Pasal dia orang kafir, dia pun ucap Alhamdulillah. Begitu ke? Tapi orang beriman lah, bila diuji dia syukur, kan? Dia redha, Alhamdulillah. Orang kafir tak, lagi diuji, lagi dia kufur, lagi diuji, lagi dia kufur. Dia menafikan Tuhan. Dia tak mau mengaku Allah sebagai Tuhan. Dia tak mau beriman. Itu beza orang mukmin dengan orang kafir. Boleh tak? Baik, itu sebagai mukadimah dalam kita memahami kedudukan kita sebagai hamba Allah. Kita pun bukan baru hidup tuan-tuan, dan lama dah kita hidup atas muka bumi Allah. Kita menumpang hidup di atas dunia ni, tak lain dan tak bukan dalam tempoh di mana kita ni kita sedang usaha untuk nak jadi seorang hamba Allah. Nah, dunia ni tempat nak latih kita jadi hamba dia. Bukan bila kita balik akhirat nanti baru nak jadi hamba dia. Tapi dunia ni tempat untuk kita latih jadi hamba Allah. Bila kita sebut hamba Allah, maknanya hamba ni dia kena taat, dia kena patuh, dia kena ikut, dia kena redha, dia kena terima. Betul? Ada bahasa lain, kalau selain kita sebut hamba, kalau bahasa kita ni, kalau orang tu hamba, kita bahasa dengan apa? Kuli kan? Hang tu kuli dia pun, kan? Hang dengar lah cakap aku ni bos hang, aku bagi arahan kau hang ikut kan? Jangan duduk lawan, jangan duduk deki. Apa? Itu contoh antara manusia. Mana kecilnya orang yang dikatakan dia tu kuli, dia tu pekerja, dia tu petugas, dia tu hamba. Pada zaman-zaman dulu ni, zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, ada hamba sahaya. Hamba sahaya. Hamba sahaya ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran boleh dikahwini. Mana orang yang belah hamba sahaya ni, dia boleh kahwin. Allah Ta'ala tidak benarkan, Allah Ta'ala haramkan menikahi wanita atau perempuan yang sudah bersuami. Ada ayat tu, saya tak ingat ayat, tapi dalam Quran Allah Ta'ala Allah Ta'ala haramkan kahwin dengan orang perempuan yang dah bersuami. Kita berarti tentang orang perempuan yang dah ada lelaki, dia dah nikah, dia ada suami, boleh tak kita nak kahwin dengan dia? Tak boleh. Melainkan kalau dia diceraikan, cerai hidup, makna kata status dia J, janda.
Boleh itu. Ataupun dia kematian suami, boleh kita nikahi wanita seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan dia tu ada lelaki lagi, masih ada suami, makna kata kita tak boleh kahwin dengan dia. Tapi beza dengan orang lelaki-lelaki. Orang lelaki kalau dia dah beristeri, dia berkahwin, boleh tak dia nak kahwin lagi? Itu beza. Senyum kan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut, saya tak ingat ayat tersebut, tapi Allah Ta'ala sebut boleh dikahwini hamba sahaya. Mana perempuan yang dijadikan hamba di zaman dahulu, zaman hari ini, kalau ada pun istilahnya kita kata apa? Bibi ataupun apa nama, adalah istilah-istilah lain, orang gaji kan, amah dan sebagainya. Bolehlah nak beristeri kan. Pasal apa? Allah Ta'ala benarkan, Allah Ta'ala izinkan untuk kahwin dengan orang yang macam ni, supaya kehidupannya lebih baik. Kalau jadi hamba ni, kira dia kena ahah kutipkan baju, basuh, lepas basuh sidai, dah kering lipat, dia basuh, kutip, basuh, sidai, dah kering lipat, 3-4 jam baru gantung. Masak, barang dah, tak ada, nak ambil duit, pergi cari barang, dah pergi cari, balik, simpan barang. Nak masak, tengok barang apa nak pakai, masak. Tak boleh ni. Jadi bukan sekadar hamba, tetapi dia digaji dan dia dibayar dengan upah. Tapi bila jadi isteri, ada tak tuan-tuan, isteri-isteri kita yang merasakan dia macam orang gaji? Isteri tuan-tuan ada bila dia tengah emosi, dia tengah letih, dia tengah marah, dia tengah tak puas hati dengan kita ke apa, kita duduk saja kan, dia buat kerja banyak tak berhenti. Lepas tu dia pun kira nak bahasa, kita pula suruh pula pergi tambah lagi tu dia, boleh tak? Dia mencuri yang dia daripada tadi tak berhenti, kita suruh dia pergi pencuri pula. Dia katanya, saya ni orang gaji ya. Ya, saya ni orang gaji ya. Biasa ke tak biasa? Isteri kita di rumah tersebut macam biasa tengok. Tak. Kalau kita berani cakap waktu tu, kita cakap balik. Bila masa sayang ni orang gaji, sayang tu isteri apa? Kalau orang gaji ni, dia dapat gaji, dia beli upah, lepas tu dia kena ikut dia kan. Isteri bukan orang gaji, tapi isteri pun lebih kurang juga. Nah, bezanya kita telah beristerikan dia, jangan hambakan dia tuan-tuan. Ini pun satu hal juga tuan-tuan kena faham. Bila kita beristerikan isteri kita, jangan kita faham, tunggulah, aku nak perhambakan. Itu tak kena. Sebaliknya isteri ini untuk kita muliakan dia. Dan tak apa, kerja-kerja yang betul dia buat tu, buatlah kan. Tetapi bukan kita menambahkan beban lagi kepada dia, menambahkan kerja lagi kepada dia, sampai dia rasa apa? Dia macam orang gaji. Sebenarnya dia bukan orang gaji tuan. Kita peristrikan dia untuk apa? Dia dapat lebih lagi daripada kalau dia jadi orang gaji. Maknanya kalau jadi isteri ni, kita nak bahagiakan dia. Siapa yang dia letih buat kerja kan, kita bagilah apa-apa hadiah, beli barang kemah, tengok kan. Antara dalam Islam ajar kepada kita, isteri kita kena bagi nafkah, kita kena bagi yang kata apa, pakaian kepada dia, sehari kena bagi berapa kali makan. Tu yang isteri kita pun tembun tuan-tuan kan. Tu makna kata cukup makan lah. Kalau kita isteri kita pun demikian, lelaki dia tak bagi makan cukup lah tu kan. Bagi ada dia masing-masing. Ada orang yang rezeki dia lebih, duit dia banyak, dia bagi lelaki bini dia makan
Nah, sehari 4 kali, mungkin 5 kali, 6 kali macam duduk di hotel, macam duduk di asrama makan. Kalau yang kurang mampu, dia bagi takat mana yang dia mampu lah. Sehari 3 kali aja Ustaz. Pagi, dia nasi lemak, bungkui buat balik dia dah. Cucuk-cucuk kuih buat. Kan? Ataupun ada bahan di rumah, bahan makan apa yang ada di rumah. Tengah hari. Sekali lagi, bila? Malam. Petang ni kira buat makan apa yang ada lah, cicak-cicak roti ke kan. Macam tu. Tu contoh. Tempat tinggal, kena sediakan tempat tinggal. Bukan dia sedia kat kita sedia kat dia, nampak? Itu beza hamba dengan isteri tu. Kita beli barang persolekan pada dia, barang kosmetik, pakaian tadi kan. Kita beli tiap bulan satu pasal. Ataupun dalam setahun beberapa kali lah kita belanja pakaian tadi. Kan? Macam-macam lagi lah, ikut kemampuan masing-masing. Orang yang mampu, dia boleh beli lebih daripada tu lagi, masing-masing. Ini beza tuan. Kalau hamba dekat tu lah. Tempat tinggal kan, store dia kata. Store tapi dia ayam. Handuk kan tu. Tempat ada nak tunjuk tuan. Nak tunjuk, hak lain tak ada. Ekon pun tak ada, bilik amah. Tapi kalau jadi isteri, handuk bilik, hak elong sikit. Beza. Itu beza tuan. Okay? Jadi, isteri bukanlah hamba. Hamba boleh dikahwini tuan-tuan, sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya? Baik. Kita balik kepada hadis kita, yang mana Nabi SAW kata ni'mat yang selalu disia-siakan. Ada 2 macam ni'mat. Yang pertamanya ialah sebahagian besar manusia sia-siakan ni'mat ini ialah ni'mat sihat, as-sihat. Kan saya kata, Nabi kata, banyak manusia sia-siakan ni'mat ni. Waktu sihat, waktu Allah Ta'ala bagi kekuatan tubuh badan, dia sia-siakan. Bila nak penyesalan? Apabila diuji dengan penyakit. Allah Ta'ala tarik ni'mat kesihatan, Allah Ta'ala uji dengan penyakit, Allah tarik ni'mat kekudrah, kekuatan tubuh badan. Maka ketika itu membatasi pergerakan kita. Pergerakan kita jadi terbatas. Boleh bergerak, boleh berjalan, boleh pimai-pimai. Bila dah sakit, pergerakan pun dah terbatas. Macam orang yang lumpuh tuan-tuan. Duduk di rumah terbaring, nak bergerak pun perlu kepada bantuan orang. Kan? Nak jadi betul ke tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru kita nak nyesal. Ini Nabi kata, Nabi ingat ni, malam ni semua yang hadir insya-Allah, semua yang walaupun ada yang tak sihat, tapi kita masih mampu bergerak. Datang ke masjid, kita nak buat ibadah, alhamdulillah masih mudah lagi. Kita tak sampai tahap yang mana Allah Ta'ala bataskan pergerakan kita. Nak ibadah, nak ke masjid pun tak boleh lah. Jadi kita dengar sama-sama malam ni tuan-tuan, ambil pengajaran. Kita ambil peringatan daripada Nabi SAW. Jangan sampai bila sampai masanya, waktu ketika itu baru kita menyesal. Banyak Nabi kata, manusia mensia-siakan. Maknanya bila sampai masanya ditarik nikmat tersebut, waktu itu baru menyesal. Kalau boleh nak patah balik, kalau boleh Allah Ta'ala bagi peluang yang kedua. Ya Allah, betul tak tuan-tuan? Kita tak kenal lagi ni. Kita tak kenal lagi. Tapi kalau kita kenal seluruh, mungkin keluar doa tu, perkataan tu. Ya Allah, boleh bagi peluang sekali lagi. Ya Allah, bagi aku sihat. Aku janji, aku promise, confirm, tobat lahum. Apa lagi? Mari kita. Aku akan buat betul-betul. Sembahyang jaga, ibadah jaga, pergi masjid, dengar mengaji sebagainya. Siapa kata lagu tu? Pasal waktu sihat dulu tak manfaatkan sebaik-baiknya. Dah naik sakit ni baru dia teringat bagi apa sayangnya, ruginya, menyesalnya. Kalau Allah Ta'ala dengar permintaan kita, kita minta peluang kedua, dia bagi sekali lagi, besar rahmat kita. Alhamdulillah. Kalau dia tak bagi, mana kata sekali itu dapat. Peluang kali kedua tak ada. Tuan-tuan, kita dah tengok banyak dah
adik-beradik kita, kawan kita, orang kampung kita, bila kita tahu mereka tak sihat, kita pergi ziarah kan. Antaranya kita pergi ziarah, kita pergi tengok. Kita bukan pergi ziarah saja, kita ambil pengajaran. Tengok kan. Muda lagi kawan pun ni, orang kampung, kawan kita sendiri, umur lebih kurang kita, tapi dah tak sihat. Kita yang sihat, alhamdulillah. Nah, gunalah dari hidup tuan-tuan. Kerana nikmat ini bukan kekal. Bukan Allah Ta'ala janji sampai bila-bila kita macam ni, tidak. Termasuk saya. Secara ringkas tuan, itu yang pertama, nikmat sihat. Yang kedua ialah nikmat kelapangan waktu. Ini satu nikmat yang Nabi sebut dalam hadis ini. Nabi tak ambil dalam banyak-banyak nikmat. Nabi ambil dua tuan-tuan, sihat dengan lapang. Sebab banyak manusia dia sia-siakan dua benda ni. Yang kedua ialah apa? Lapang masa, lapang waktu. Kita kira lapang masa ni kira seronok. Tak gaduh buat apa. Kalau waktu sibuk ni Allah sibuk. Kalau tak ada nak rehat, tak ada nak makan, kan? Tapi bila waktu kosong, waktu lapang ni kita tak guna sebaik-baiknya. Nah, orang yang pencen, beza. Dulu dia kerja, dia letih. Kadang-kadang kita jumpa orang pencen, kita tanya macam mana. Saya kebetulan tengah hari tadi tuan, cuti sekolah. Ini hari ke-berapa lah? Hari ke-4 daripada hari Sabtu, hari dah Selasa, 4 hari dah di sekolah. Kira saya pun kira banyak lapang juga. Saya tak pergi sekolah, kan? Tapi ada kerja lain pula, duduk lucu juga. Daripada pagi tadi, bangun ke 4 pagi, sampai gelap, tak tidur lagi. Letih ya, ngantuk. Piangkang anak tarikah, balik tadi petang mau balik. Orang puan kata, tunggu dia, saya tak ingat rumah nak balik. Pergi mana? Bukan ada bini dua lah. Macam-macam lah betul. Pergi lama tu sini, pergi tu. Tak macam apa, tak tahu apa kan. Beda lah betul. Di mata. Tuan dia orang kata Allah. Singgah di satu bank, bank RSP, Tanah Wawasan Terbuka. Jumpa satu orang yang kita kenal dia ni, pejabat tanah boleh minta. Dan dia, saya ingat dia duduk Mesir bekerja lagi. Rupanya saya tanya, pencen dah kan? Dia kata pencen dah Ustaz. Oh, tapi dia kata apa? Pencen pun Ustaz, duduk rumah tak tahu apa. Dia kata, dia dah tak tahu ni tuan-tuan, dia sebut. Dia kata duduk rumah tak tahu apa. Oh, betul lah. Dulu kerja, kita dah berumur. Oh, kerja, bila nak habis, kata aku esok pencen nak rehat. Dah pencen? Tak tahu apa lah. Itu dia kata, ni tu keluar-keluar pergi main-main kat ni. Tak apa, ada kerja, boleh ada sesuatu yang boleh kita buat isi masa kita. Itu contoh, bagi contoh. Orang pencen ni maknanya dia banyak masa. Walaupun bukan semua, tapi ada orang pencen yang masa tu cukup banyak. Dan manfaat yang kita nak kata di sini ialah manfaatkan masa tersebut. Kerana Nabi sebut dalam hadis yang kita mungkin terserentak hadis yang Nabi kata apa? Buat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kan? Iaitu masa sibuk sebelum datangnya masa masa lapang sebelum datangnya masa sibuk. Nah, lapang tu guna dia dulu. Esok dia main sibuk, apa pun tak ada. Macam tu. Ada orang, kita kata dulu dia kerja sibuk lah. Allah dah lapang, aku nak lapang. Kau tak mau lapang, dia nak sibuk lagi. Orang yang sibuk, dia nak lapang. Kita yang dulu sibuk dah lapang, kita tak bersyukur pula lah. Boleh faham maksud saya tu lah? Manfaatkanlah. Itu kita nak sebut dalamnya. Dan seterusnya tuan-tuan, kita lihat kepada keterangan hadis. Masa kita nak berlaluan kepada tahlil. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam kata dalam kitab kita, kesihatan badan dan kelapangan masa adalah nikmat yang besar setelah iman dan Islam. Tengok tuan-tuan, besar nikmat. Selepas daripada iman dan Islam adalah nikmat.
sihat dan nikmat lapang masa. Pasal apa? Pasal Nabi sebut dalam hadis ni, dalam banyak-banyak nikmat Nabi sebut dua ni yang banyak manusia sia-sia. Sihat dengan lapang masa. Dan pengarang kitab kita kata apa? Setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam, nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling bernilai ialah sihat dengan lapang masa. Nah, bagi faham dulu tuan-tuan. Tengok malam ni kira dan kita faham kita. Namun banyak orang yang tidak menyadari kebesaran kedua-dua nikmat ini, kecuali setelah terlambat dan terluput waktunya. Sampai masa macam kita kata, sampai masa baru ketika itu time itu baru kita nak menyesal, kita nak menangis dan sebagainya. Apabila badan sihat dan masa pun lapang, banyak orang akan menyia-nyiakan masa, duduk bersenda gurau dan menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, bahkan sampai kepada perkara-perkara yang membawa kemaksiatan. Na'udzubillah. Mereka berasa malas untuk berbuat amal ibadah yang sebenarnya bukanlah terlalu sulit. Maknanya tak susah pun buat amal ibadah. Waktu sibuk tak ada, yang waktu lapang ni kita bagi alasan yang berbagai-bagai. Salah satu alasannya ialah malah segan. Dulu dah tak ada masa. Kalau dah tak, malah dah. Itu bila yang nak buat tu? Dia kata tunggu rajin kan. Orang Melayu kita ni tunggu rajin. Nak main rajin tu kan? Tak tahu. Tunggu dia main nanti. Tak ada main dulu. Mati main dulu. Rajin tu tak main habis sudah kan. Dia buat dia jadi jenazah. Jadi jangan nak tunggu rajin tuan-tuan. Kita kena jadi rajin. Lawan malah ni sifat hawa nafsu. Tak baik ni semua sifat hawa nafsu. Maka ulama kata sifat tu semua ada kat kita. Rajin malah yang dua-dua. Saya ambil contoh tuan-tuan tak mahu sebut hadis ni. Dan hakikatnya hadis ni tu semua ada kat kita sebagai manusia. Fitrah semula jadinya kata ulama. Manusia ni semua sifat dia ada. Ambil satu tuan-tuan. Saya sebut apa? Rajin malah ada kat kita. Kemalahan. Dia Ustaz, orang tu malah. Nah, daripada dulu sampai sudah. Ada orang tak tahu lah, tuan-tuan bisa jumpa. Ada orang dia rajin. Bila nak malah tak tahu, dia rajin dia. Ada orang. Wallahualam, tapi ulama kata dua-dua sifat ni ada manusia. Mereka rajin, kita rajin kan? Tidak. Pernah tak main time malah, kita malah? Betul. Saya pun sama tak main time malah ni kan? Malah. Nak pergi kuliah malah. Kan? Dia main rajin insyaAllah. Main malah ni tapi tak ada lah guna alasan malah tu. Tak lah ni. Pergilah tuan-tuan. Tuan-tuan kata, Ustaz ni boleh pakai lah. Yang malah dia tak main. Kalau sebelum ni tak main, saya malah. Tuan-tuan. Tak ada lagi lah saya. Bukanlah saya nak bohong tuan-tuan. Tapi lagi saya rasa sedar, saya pergi tuan. Nak kata malah, kot isteri kata abang tapi malah. Saksi hidup isteri saya. Kan? Aku nak tanya boleh. Malah ada. Tapi macam tu lah lebih kurang tuan-tuan lah. Tapi bukanlah saya maksud dengan saya. Tapi boleh malah. Kita macam tu lah. Yang rajin, yang malah. Baik. Kita tuan-tuan faham itu. Kita tak ramah tuan-tuan, kita rajin bercakap. Mereka tak ramah, mana kita? Apa tu sifat manusia? Bukan dia ramah dia sampai bila-bila. Dia mereka tak bersemang-semang. Ni senyap, tengok orang ni tak sihat tu. Dia orang kata betul. Ataupun tanda-tanda orang tu nak mati kan. Dia senyap, banyak senyap, tak ceria. Tapi dia tak kata aku nak mati dah minggu ni. Tapi itu tanda-tanda mungkin dia nak pergi dah. Dia banyak senyap, dia banyak menyendiri, tak ceria di muka dia. Itu tanda. Kerana tuan-tuan, itu sifat-sifat manusia. Kita tak sentiasa macam tu. Marah pun sama. Marah sebagai
Tapi saya nak sebut di pertemuan kita tuan-tuan, dua sifat yang ulama kata tak ada kat manusia. Dalam banyak-banyak sifat semua ada kat kita. Dua sifat tak ada kat kita. Apa dia? Khianat dengan bohong. Macam mana boleh tak ada kat manusia? Tapi ada manusia, ada sifat tu. Ya, sifat itu datang daripada iblis, kata ulama. Nah, iblis membisikkan kepada manusia, hang jadi khianat. Sifat itu bukan sifat manusia, sifat iblis yang telah menghasut manusia supaya jadi khianat. Ada apa kat semua orang tentang sifat ni? Tak ada. Tapi bila dia main jadi khianat tu, iblis main hasut. Duit, orang bagi amanah percaya kat kita, pasal orang percaya, dia ni baik, dia ni Pak Haji, dia ni Ustaz, dia ni sekian-sekian. Main iblis, hang kan tak ada, tengah ada masalah ni, hutang, duit, gaji tak masuk, contoh lah, tarik sikit duit tu, kan, kau maaf tahu, kan ambil semua, tarik sikit kita pun, tarik juga, Allah, atau khianat. Bila orang dapat tahu nanti orang kata, tak, nah, rupa-rupanya selama ni kami percayakan hang tak pernah buat pasal apa hari ni hang buat. Pasal selama ni tak ada sifat tu, tapi hari itu setan iblis ni hasut semua buat. Nombor dua apa dia? Bohong. Bohong ni bukan sifat manusia, bohong sifat iblis. Kata orang. Tapi dia main hasut kita, hang bohong lah. Hang bohong lah. Pasal selama ni hang tak pernah bohong. Kalau ni hang bohong lah saya, bohong lah sikit ni hang. Kan? Bohong lah mak bapak, bohong lah kawan-kawan. Dia hasut kita, dia hasut. Faham tak? Jadi ulama kata tekan. Bagaimana nak lawan tuan-tuan, dia kena tekan hawa nafsu. Macam kita sebut tadi kan. Malas, tekan jadi rajin. Ustaz kata, macam mana dia rajin ni? Dia suruh kita jadi rajin. Sebab malas tu sifat hawa nafsu. Rajin tu sifat bagi iman. Iman, orang beriman dia rajin. Nak rajin ibadah, tekun ibadah. Orang iman, lemah iman, dia kira ikut hawa nafsu. Maka sebab tu kena lawan, kena tekan dia. Daripada malas kepada rajin. Aku tak nak malas, aku nak dia rajin. Hang suruh aku jangan sembahyang, aku nak sembahyang. Hang suruh aku jangan pergi masjid, aku nak pergi masjid. Hang suruh aku jangan pergi mengaji, aku nak pergi dengar mengaji malam ni. Tu lawan dia. Lemah hawa nafsu. Hawa nafsu di pihak yang kalah, iman di pihak yang. Okay, tuan-tuan, itu sikitlah tambahan. Mereka merasa malas untuk berbuat amal ibadah kerana terasa terlalu sulit, sedangkan dia bukan sulit, dia kata. Dan tidak pula memerlukan kepada banyak tenaga. Sembahyang bukan suatu sulit, terlalu sulit dilakukan, apatah lagi membaca Al-Quran dan berzikir. Seseorang boleh membaca Al-Quran dan berzikir sambil berjalan, sambil membawa kereta, bahkan boleh sambil bekerja. Namun rasa segan dan malas itu sangat sulit dilawan. Walaupun demikian, namun banyak orang yang berjalan, membawa kereta dan bekerja sambil merokok, sekalipun mereka menghadapi kesulitan dalam mengendalikan rokok tersebut. Dan banyak pula yang membawa kereta sambil mendengar lagu-lagu hiburan dan alunan muzik yang melalaikan dari mengingati Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang berada di dalam kereta atau kenderaan yang sedang berjalan itu adalah sangat dekat kepada kematian. Hanya terlalai sedikit sahaja, kereta sudah boleh terjun ke dalam parit atau terjadi kecelakaan jalan raya yang menelan jiwa. Jadi ia sangat berhajat kepada pemeliharaan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia dapat sampai ke tujuannya dengan selamat. Beginilah keadaan orang yang tidak menghargai kesihatan badan dan kelapangan waktu yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga apabila mereka jatuh sakit dan sudah terbaring di hospital dan badan pun sudah tidak berdaya lagi, maka ketika itu barulah mereka mengerti besarnya nikmat kesihatan dan kelapangan masa yang telah mereka sia-siakan. Ketika itu barulah mereka hendak bersembahyang, membaca Al-Quran dan berzikir, bermacam-macam nazar dan hajat yang dijanjikan kepada Allah Ta'ala. Namun apalah hendak dikata jikalau nasib sudah menjadi bubur. Oleh itu, rebutlah peluang kesihatan dan kelapangan masa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dan berusahalah untuk mengisinya dengan ketaatan dan amal-amal kebaikan.
Wallahu a'lam. Baiklah, dekat tu malam ni mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pengetahuan dan kefahaman. Hadis ni pendek saja tuan-tuan, tetapi yang penting ialah kita faham isi penting daripada hadis Nabi ini. InsyaAllah kita amalkan dan sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberi faedah kepada diri dan kehidupan kita, insyaAllah. Itu saja untuk malam ini. Kuliah kita yang akan datang, kita akan sambung pada hadis ke-28, tawaran istimewa yang kekurangan pelanggan. Macam mana? Tawaran istimewa tapi pelanggan pula kurang. Nanti kita jumpa dia. Nak tahu apa dia cerita dia, insyaAllah next kuliah kita pada hari Ahad yang akan datang. Jadi dekat itu dulu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, ada kelemahan, salah silap dalam penyampaian. Yang baik semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna bit ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.